Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan pada muka surat 129. Perkara yang kelima itu di bawah tajuk Risalatun Nubuwah, di bawah tajuk risalah kenabian itu. Jadi hikmat ataupun kesimpulan ataupun istimbat yang kelima, kita boleh memahami bahawa masa kenabian telah berlalu dengan peringkat-peringkat berikut. Dengan daripada hak kita bincang dari tajuk sebelum ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa mana proses bermula daripada awal untuk Nabi jadi Nabi ini, sebenarnya dia ada berlaku dalam beberapa tahap. Di sini disebut sehingga lima tahap. Dalam setengah kitab disebut, dia kata sebenarnya seolah-olah kalau kita tengok daripada kehidupan Nabi lah, daripada kehidupan Nabi daripada awal sampailah pada Nabi umur 40 tu, sebelum terima wahyu Iqra tu, dia kata jauh perbezaan itu, sehingga masyarakat Arab tu dalam tempoh 40 tahun tak ada yang curiga terhadap Nabi, yang berasa ni nampak ada tanda-tanda kenabian, tak ada. Disebut tak ada orang telitah pada tempoh 40 tahun padahal Nabi mula pergi ke Gua Hira selepas mimpi tu, ru'yah sadiqah tu. Mimpi yang benar atau ru'yah salihah itu. Sebab tu setengah ulama dia kata bagi orang Arab zaman jahiliah tu, dia kata kemarin tak tahu gapo hari ni jadi Nabi tu. Tu seolah-olah mana tempoh 40 hari tu satu hari saja, tiba-tiba hari kedua jadi Nabi lah, mengaku jadi Nabi. Sebab dia tengok tak ada langsung tanda-tanda kenabian. Kalau ada mesti ada riwayat. Hak Waraqah tu lain. Hak Waraqah pun tak cerita ke siapa-siapa. Hak Waraqah dia pun meninggal awal. Hak tu selepas turun Iqra dah. Sebelum tu dia pun tak terletah tu. Dia pun sakit, buta dah mata. Jadi jadi ni ana tengok dalam beberapa kitab lah, hak baru ni, dia kata kalau kita perhatikan cara Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan, dia ada maksud dia. Kenapa Allah sembunyikan Nabi itu bila turun Iqra pun tak tahu lagi. Turun ya ayyuhal muddathir, barulah masyarakat sedar bila Nabi sebut bahawa aku ni Nabi. Nabi mula sebut Allah itu Esa, baru terkejut. Sebelum ni tak ada dah telitah ke arah tu. Tak ada pun Nabi ni duk kecek, kita kata duduk kritik. Kalau sebelum Nabi duduk kritik dah secara fitrah, aku ni tak suka semua buala, tak ada. Sebab tu masyarakat dia tak ada masalah dengan Nabi sebelum itu. Apa sebab dia tu? Sini dia tidak bincang sini. Dalam setengah kitab dia ada bincang. Sebabnya Allah sembunyikan tu, bahkan ada kitab khusus nah. Kenapa Allah sembunyikan Nabi tu jadi Nabi dalam tempoh 40 tahun? Tak ada siapa telitah pun. Tak ada siapa telitah. Hak kita baca kata maklumat orang luar, hak duk pokok ahlul kitab, hak duk jauh di luar tanah Arab tu berdasar pada kitab-kitab mereka. Orang Arab ni dia tak ada rujukan. Orang Arab kafir Quraisy ni dia tak, hak kata mari nak cari, nak tengok Nabi berdasar pada tanda-tanda ada dalam kitab, siapa ada pada Rom, ada daripada Parsi, ada. Dak mari hak tu selepas Nabi jadi Nabi. Mana tanda-tanda sebut dalam kitab sudah ada menunjukkan kemunculan. Jadi bila mereka tanya pedagang-pedagang, dia kata ada bunyi di muka ada mengaku jadi Nabi, tapi masyarakat dia tak terima, pakat tolak semua dia.
Tapi bagi orang yang ada maklumat daripada kitab, dia kata, makna hak disebut tu, dia kata bukan satu perkara yang asing bagi orang yang tahu maklumat kitab tu. Tapi bagi orang Mekah, dia tak tahu apa pun. Sebab tu bila Nabi sebut, mula-mula Nabi sebut Allah itu Esa, terkejut dia. Sebab tu dia kata, semua kata gila, semua kata mula dia rasuk kerana duduk di Gua Hira tu lah beberapa bulan tu. Sebelum tu tak telitah. Sebab tu setengah ulama kata kalau orang Arab tu ada telitah dia, mesti Nabi jadi perhatian sebelum itu lagi. Tapi terbukti tidak, tak ada satu riwayat pun. Hak masalah Nabi akhlak baik ke apa tu, hak tu lain. Hak tu atas nama orang panggil kebiasaan, tidaklah kata telitah Nabi ni lagu ni. Tak. Bahkan Syekh Nadwi dia kata itulah nak ayatnya betapa jauhnya ilmu nubuah dengan masyarakat Arab. Kan ada disebut dalam Quran kan, bila Nabi jadi Nabi dia kata macam mana Nabi pergi kedas pour kita, maknanya jahil tu. Mana tak tahu gapo tentang Nabi tu. Lepas tu dia kata sepatut kita je Nabi, kita ada pengaruh Muhammad ni ada gapo. Jadi maknanya maklumat tentang nubuah langsung tidak ada. Ayat itulah ayat jahiliyahnya. Itu kata Syekh Nadwi. Baik. Ini di sini disebut 5 peringkat sebelum Nabi jadi Nabi ni. Inilah fasal yang Nabi lalui. Pertama sekali ketika masa kenabian sudah dekat, tersebarlah di segenap penjuru alam tentang adanya datang seorang Nabi utusan Allah, dan kedatangannya itu telah dekat, iaitu mereka yang memiliki kitab pegangan mengetahui itu dari kitab suci mereka. Ini tak berkait dengan orang Mekah. Sebab orang Mekah tak ada ahli kitab masa tu. Waraqah lah. Tidak disebut. Jadi bagi orang yang sudah ada, manusia yang sudah ada maklumat tentang kitab suci, maka kitab suci telah menjadi pedoman mereka. Tu. Dan bagi orang yang tidak ada kitab suci, maka tanda-tanda yang memperingatkan hal itu. Jadi tanda-tanda tu mengikut ulama-nya orang kafir Quraisy tak tahu. Tak tahu. Padahal Nabi hidup 40 tahun situ. Tiba-tiba orang dulu luar tu tahu. Hak tu ada cerita macam-macam tu. Padam api di Parsi lah. Itu karut tu. Api sembahyang pokok Parsi jadi padam bila Nabi lahir. Sedangkan kita kata setelah 40 tahun berlalu tu baru jadi Nabi, tiba-tiba Nabi lahir tu padam dah api. Tak logik ulama kata. Lepas tu riwayat tu tak betul. Dr. Akram Diak sebut kata ni riwayat palsu. Riwayat palsu. Tetapi semua ulama terima bahawa bila Nabi mengaku jadi Nabi, bila tu ayat Iqra, tu ayat ya al-Muddathir, Allah SWT dedahkan maklumat itu kepada orang-orang yang sudah ada maklumat tentang Nabi. Tapi orang kafir Quraisy tak nampak, sebab tu dia tak percaya. Sebab tu dia tak percaya tu. Itu disebut Yang kedua, B itu setelah masa kenabian sudah dekat, Nabi timbul perasaan keinginan. Senang tu maknanya keinginan. Ini merupakan satu ilham daripada Allah, menimbulkan perasaan gemar, suka, rasa nak berkhalwah itu, menyendiri. Maka Nabi pun pergilah ke Gua Hira itu. Beliau sentiasa berkhalwah sehingga batas waktunya telah ditakdirkan. Sehingga ada kata 6 bulan, sehingga kata setahun, macam-macam lah pandangan ulama tu. Tapi tak siapa sebenarnya setahun tu. Tapi macam-macam, berbulan-bulan lah. Nak boleh kata Iqra tu. Tu situ Dan sebelum itu juga Nabi mendapat mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Mimpi itu saja ada sama sentiasa dalam tempoh itu. Setengah ulama kata ni sebelum pergi ke Gua Hira. Tu. Yang keempat, turunnya wahyu Iqra. Ni selepas ni memang ketika berada di Gua Hira lah. Turunnya wahyu Iqra pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu martabat kenabian. Yang anda sebut sebelum ni sebagai ayatul risalah tu. Tanda kenabian. Iqra tu tanda kenabian. Dan pada ayat Iqra tu tidak ada lagi perintah untuk Nabi sampaikan kebenaran kepada masyarakat. Makna beban dakwah belum berlaku lagi pada ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Yang kelima, selepas itu turun wahyu yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memberi peringatan. Hal ini adalah martabat risalah.
Dia panggil ayatud dakwah. Hak tadi tanda kenabian baru. Tanda kenabian sebagai ikrar lah. Hak ni ayatud dakwah, ayat yang turun untuk disebarkan risalah. Wajib lah. Mana di sinilah mula ada bebanan dakwah kepada Nabi SAW. Sebab tu ni dia panggil martabat risalah yang kedua. Hak tadi martabat nubuah. Ialah setengah ulama kata hak tu ayatul risalah, hak ni ayatud dakwah. Itu istilah ulama. Baik. Maka dengan begitu Nabi SAW telah diutus oleh Allah sebagai bashir, yakni penyampai berita gembira, dan juga nadhir, iaitu sebagai pemberi peringatan bagi orang yang taat pada Nabi. Maka kehadiran Nabi sebagai bisyarah, sebagai berita gembira. Bagi orang yang menolak, maka kedatangan Nabi itu sebagai orang panggil wa'ad. Wa'id lah, wa'id sebagai janji buruk kepada mereka. Kalau wa'ad tu janji baik, ini wa'id. Baik, sekarang ni kita masuk pula kepada tajuk seterusnya, ad-da'wah sirriyah. Dakwah sirriyah, dakwah secara rahsia. Ini selepas ni 3 tahun juga mengikut ulama tempoh ni, dan waktu ini adalah waktu yang kritikal. Dakwah secara rahsia, yakni sembunyi-sembunyi. Baik, Rasulullah SAW memulakan dakwah dia secara rahsia. Itu peringkat pertama, fasal pertama dakwah Nabi dalam bentuk sirriyah. Dan ia sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan bersifat alami, yakni tabi'i lah, bersifat tabi'i. Apabila Rasulullah SAW menyampaikan rahsia itu kepada orang yang paling dekat dengannya, terdiri dari kalangan ahli keluarga Nabi sendiri dan juga teman-teman rapat dia yang dia percayai. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang boleh dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Maknanya hak mula-mula sekali keluarga, lepas tu sayang rapat pada orang-orang dia boleh percaya, hak boleh buat becah, kita kata. Itu maksud dia. Baik, cuma di sini dia senaraikan hak peringkat awal tu ni, yang paling utama di antara orang yang menyahut seruan dakwah Nabi yang mula-mula sekali, hak ni tak ada khilaf ni, Khadijah binti Khuwailid. Hak ni lah hak mula-mula. Kau nak banding hak laki, kau perempuan, ni lah hak mula-mula. Khadijah binti Khuwailid. Sebab tu ada kitab khusus kisah Khadijah, seorang sahabiah, isteri Nabi dan juga sahabiah yang habis harta kerana perjuangan Nabi SAW. Ini Khadijah ni. Sini kita tidak nak bincanglah dia punya bayi data terjemah dia. Kalau tarik dalam internet juga kod Melayu pun ada sebut tentang Khadijah ni. Dia ni cumanya anak sebut sedikit lah. Maknanya Khadijah di Mekah ni, dia ni antara kalangan elit lah. Kawasan perumahan dia kawasan pokok koprak saja disebut. Dan Sayyidina Bakar antara jiran dia juga. Dan itulah salah satu sebab Sayyidina Bakar ni dia ada orang panggil otak nego. Sebab kawasan di perumahan dia tu orang pedagang-pedagang lah, jenis toke-toke. Itu disebut dalam kitab. Itulah yang mempengaruhi. Jadi pergaulan Sayyidina Bakar tu membentuk jiwa, ataupun kita kata jadi jiwa, orang panggil jiwa jenis nego tu mari daripada kawasan perumahan dia tu. Ni Khadijah ni antara lah. Itu ada disebut. Yang kedua, ni Waraqah bin Naufal. Sebab dalam kitab ni dia sebut tu Waraqah, walaupun dalam kitab lain dia sebut Sayyidina Bakar dulu. Ada dia adalah sebab dia tu. Waraqah bin Naufal, iaitu Rasulullah pernah sebut tentang dia. Ni ringkas benar dia sebut ni. Rasulullah pernah sebut kepada dia, Nabi kepada sahabat, la tasubbu Waraqah bin Naufal. Janganlah kamu mencemuh, mencerca Waraqah bin Naufal. Ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Nabi kata, saya lihat dia ni memiliki satu syurga atau dua syurga. Jadi perawi ni syok, apakah satu syurga atau dua syurga. Jadi kalau satu syurga tu biasalah. Kalau dua syurga ni sebagai satu kelebihan. Boleh syurga ni kan, syurga tu banyak tingkat, banyak lapisan kan. Dua-dua boleh, dia ikut, dia bebas dia. Padahal ni kita kata kalau nak pergi melawat syurga lain, nak pergi ke Firdaus pun tak apa pergi, tapi kena klik lah, moga kita tidak duduk situ, pergi ziarah lah. Sebab hak duduk situ orang-orang khusus, tapi boleh pergi nak ziarah tu.
supaya syaitan duduk ziarah Awaka dalam neraka tu lah Syiah kata. Syaitan duduk di atas, dia turun buat ziarah. Orang panggil awak sambil belajar tu. Parah Syiah. So muka surat lebih dia reka. Lepas tu syarah dia panjang pula. Hadis tu direka dengan maksud ayatnya Abu Bakar ni lebih kafir daripada iblis. Tu target dia. Baik, tak apalah. Jadi syurga, satu syurga ataupun dua syurga, maknanya dapat syurga. Kerana kalau dua, jadi perawisya. Apakah Nabi sebut jannatan atau jannatain? Maka dia sebut kedua-dua. Kalau kita ambil kira betulnya jannatain, maknanya kelebihan. Siapa boleh dua syurga? Orang kita, kau duduk tepi kolah tak apa dah, ikutlah syurga mana pun tak. Asalkan masuk ya. Tapi Nabi tidak suruh gitu. Nabi suruh kalau minta Firdaus sebagai motivasi. Nak dapat Firdaus ni maknanya betul-betul kena terdiri pada siddiqin, syuhada, salih, muttaqin lah disebut tu. Dia ni baik. Jadi sebenarnya hadis ni mengikut ulama, dan anda cek tengoklah dia punya takhrij dia. Ulama kata hak ni ala syarat, ada hadis ni menepati syarat Bukhari Muslim. Sebab tu Syekh Al-Iraqi kata hadis ni adalah satu bukti bahawa Waraqah ni masuk Islam di peringkat awal sebelum saya nak wakal lagi. Bila dia masuk Islam tu? Masa Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dia. Situ dia beri medah. Sebab tu dia kata kalau sempat. Dia faham lah mana ayat tu, ayatnya Nabi ni Nabi. Dan dia mengaku. Sebab tu dia kata kalau aku sempat dengan ketika masyarakat halau kau, aku yang akan bela kau. Ni jelas benar ni. Kata Syekh Iraqi bahawa dia ni Islam pada fi bad'il wahyi, pada permulaan wahyu. Saya nak bakar tak beriman lagi masa ni. Sebab tu Profesor Dr. Zaid ni dia ambil pendapat tu, dia letak sini. Sebab kalau tengok setengah lain tu, kalau di kalangan perempuan Khadijah, di kalangan lelaki saya nak bakar. Tak. Ramai bukan Syekh Iraqi saja yang kata begini. Syekh Al-Munawi pun kata gini juga. Syekh Al-Munawi tu tokoh dalam mazhab Hanbali. Dia kata ni jelas ni, tak apalah kukuk mana pun kita kata Sayyidina Bakar tu antara orang luar. Seperti kata Waraqah ni anak beranak juga, sepupu sabit lah kita katanya, moga Aisyah tu kan, apa ni Khadijah tu, kira-kira dia jadi macam dah Waraqah ni ke sepupu Khadijah, mana sepupu Nabi juga lah kira-kiranya. Baik, betul jugalah ulama sebut tu kalau di kalangan lelaki hak tidak keluarga Nabi Sayyidina Bakar. Tapi kalau dia kalangan keluarga Nabi hak rapat lah Sayyidina Ali. Sebab apa? Tu sepupu. Tapi setengah ulama kata tak. Sebab Sayyidina Ali ni lepas tu. Makna ni. Jadi kuat ni. Dia punya kenyataan yang ulama sebut memang kuat. Sebab dia bukan sahadis Nabi puji Waraqah bin Naufal ini. Baik, tak apalah. Anda sebut tu bukan apa, takut kata apa sini letak Waraqah. Sekali dalam internet kita tengok pun tak ada sebut Waraqah sebagai laki pertama. Sebut Sayyidina Ali. Ada. Ni. Baik. Lepas tu kalau kita tidak kata sini dia beriman bila? Bila dia beriman? Sebab dia tak sempat. Lepas tu dia meninggal. Masa tu pun dia uzur dah. Mata pun buta dah. Tak lagi mana dah. Cuba tengok antara. Ibnu Katsir kata, setelah peristiwa itu tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Kenapa? Kerana apa yang dikatakannya adalah ungkapan keimanan. Mana Hafiz Ibnu Katsir pun kata, hak dia sebut tu beriman dah tu. Maksud beriman kepada Nabi dah tu. Sebab dia sebutnya hak mari tu malaikat tak usah using lah. Hak tu lah juga mari pada Nabi Musa, pada Nabi Isa dulu-dulu. Jadi itu tanda keimanan dia kepada risalah dan sebuah keyakinan terhadap wahyu dan niat yang tulus untuk mengikut kebenaran yang tak akan lama lagi akan tiba. Kebenaran ni maksudnya dalam konteks dakwah lah. Dalam konteks dakwah untuk Nabi akhirnya. Sebab tu dia kata dia akan pertahankan Nabi. Tu Nabi kejut tu. Nabi kejut apa? Sebab sebelum ni tak telitah dia, sebab dia orang paling baik. Tengok Ki Hajarul Aswad dia ya susah. Mana dia ada peranan juga Nabi ni. Orang nak tinggal barang, nak pergi jauh-jauh musafir, nak tinggal barang pun dia, sebab dia orang yang amin, yang sangat dipercayai. Tiba-tiba Waraqah kata dia akan dihalau. Tu terkejut. Kukuk mana pun dia mari memikir selalu lah, bahawa dia akan berhadapan dengan situasi itu. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, pendeta Waraqah ini, pendeta tu kerana dia ni mahir dalam kitab apa ni kita kata Taurat, Injil, dia mahir. Pendeta lah, rahib ataupun kita kata ruhban.
Jadi pendeta Waraqah bin Naufal masuk Islam pada waktu itu, kata Ibnu Qayyim, dan dia berjanji akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah dihalau dari kampung halamannya. Tak berimel lagi kau tahu ni. Jadi bagi Ibnu Qayyim ni kira-kiranya hak ni berimel. Bahkan ulama barulah, ulama Saudi, Syekh Muhammad bin Uthaymin yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Uthaymin, dia kata oleh kerana itu kami katakan berdasar pada riwayat ini bahawa yang mula-mula sekali masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan yang mula-mula masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Namun kerana dia meninggal dunia dalam jangka masa yang dekatlah daripada peristiwa itu, menyebabkan muncul perselisihan tentang keislaman dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau tengok kau ni, dia juga banyak lagi lah lain. Dia beriman. Dia tak nombor 3 tu. Selepas itulah baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selepas itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dialah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang panggil kanak-kanak. Masih dalam peringkat kanak-kanak. Kalau mengikut ulama, dia ni pendapat yang kuat lah, 10 tahun umur. Ada juga yang kata 9 tahun ada juga, tapi kebanyakannya kata 10 tahun lebih waktunya. Masuk Islam dah 10 tahun. No, kita main wagu gitu. No. Mana 10 tahun masuk Islam. Anda tengok jugalah. Sebabnya salah satunya dia ni rapat dengan Nabi. Dia ni rapat dengan sepupu Nabi. Dia rapat dengan Nabi. Tetapi dalam kajian baru, dia ni tidak dipelihara oleh Nabi. Tidak. Dia tinggal dengan ayah dia, Abu Talib. Hak kata tinggal dengan Nabi tu cucu Nabi, Ali bin Abil As Ar-Rabi'. Bukan Ali bin Abi Talib, tidak. Tu Syiah dia pusing. Nak suruh bahawa Sayyidina Ali ni dididik oleh Nabi. Nak ayat kelebihan lah. Dia tukar. Hak tu sebenarnya cucu Nabi, anak Abul As Ar-Rabi'. Bapa Nabi Pero tu, sebab ayah dia mati syahid dalam peperangan. Yang kelima, Zaid bin Harithah. Ini pelayan anak angkat Nabi lah. Saya sebut anak angkat Nabi. Ataupun pelayan Nabi. Ini salah seorang sahabat yang berkhidmat Nabi, tapi ulama kata dia anak angkat Nabi lah. Jadi 5 orang ni adalah para generasi awal yang giat. Gesit tu makna giat. Tu bahasa Indonesia lah tu. Anak pun tengok nak tahu tu, kena tengok Arab. Melakukan dakwah dengan rahsia, sehingga melalui tangan Sayyidina Abu Bakar sendiri dalam proses dakwah ni, ramai sekali dari kalangan sahabat yang telah masuk Islam. Hak dia sebut ni antara sahaja, bukan semua. Tapi hak dia sebut ni hak besar-besar ni. Siapa dia? Hak beriman melalui usaha Sayyidina Abu Bakar. Cuba tengok. Sebab tu kita kata Sayyidina Abu Bakar ni hak ni pada dah masuk surga dia. Sebab apa? Orang hak dia masuk Islam ni, hak ni menghasilkan buah yang besar pula. Tidak mandu Sayyidina Uthman ramai mana keluarga dia habis masuk Islam dia. Tu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ni siapa mak dia layu dengan api. Kalau kita baca sejarah, dia letak atas paru tu cucu api berasak. Dia berasak Sayyidina Uthman. Dia suruh tu. Dia suruh Sayyidina Uthman ni murtad. Sayyidina Uthman kata tak, dia kata. Sebab dia yakin dengan akidah ni. Tu. Sebab dia ni orang kaya kan. Siapa mak dia kata kalau mu nak kekal dengan ajaran Muhammad juga, mu tak akan dapat sikit pun harta. Mak dia ugut dengan harta, dia kata tak apa. Tak apa. Tak murtad ni Sayyidina Uthman ni. Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair bin Awam. Ni anak saudara Khadijah. Zubair ni anak saudara Khadijah. Anak saudara Khadijah, Zubair. Kalau kita tengok itu anak saudara dia. Lepas tu kan jadi menantu Sayyidina Abu Bakar. Maknanya dia kalau tengok dari kitab Musaharah, dia masih sara labah-labah tu. Dia main dekat-dekat. Ni radhiyallahu anhu. Lepas tu Zubair ni sendiri ni apa ni dia sepupu Nabi juga ni. Daripada Safiyah bin Abdul, dia nama Safiyah binti Abdul Muttalib. Ni radhiyallahu anhu. Lepas tu Abdurrahman bin Auf. Ni tokoh koprak. Masa ni dia tokoh koprak dah masa ni. Masa dia anda tengok tu masa waktu ni dia sudah ahli koprak. Masuk ni memang terkejut orang. Tapi orang tak tahulah mereka awal tu.
Sa'ad bin Abi Waqqas ni tokoh besar, tokoh peperangan ni, kaya ni. Ni boleh support peperangan ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Ni radhiyallahu anhu. Talha, ni hebat-hebat lah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu. Mereka ni ada 5 sahabat agung. Ramai lagi sebenarnya. Ni hak besar, hak utama. Mereka ni semuanya termasuk dalam 10 orang sahabat yang Nabi sebut dalam satu hadis, mereka ni ahli syurga. Hadis tu terkenal dengan hadis asyarah mubasyarah bil jannah. Baik. Selain daripada itu, sebenarnya ni kalau kita tengok dalam Arab, dia tidak gini, dia tukar dah ni, dia susun semula ayat ni. Perenggan ni duk akhir, dia tak di awal. Jadi penterjemah ni dia mana-mana dah sini. Kalau kita tengok ni duduk akhir ni, tapi dia tak mula-mula, tak apalah, tapi ada belakang dia terjemah ni. Bukan kata dia buat tak, cuma dia berkali dia fikir ni lebih baik letak ni dulu, moga dia menterjemah lepas tu kalau kita tak suka ni, terima diri tu mudah. Kau rasa tak puas hati dengan dia ada tulis ayat tu. Sebab anda pun tengok, mana aku duk baca Arab tak ada ni, rupanya dia dahulu kayak ni duduk belakang sekali, tak apa tu, bebaslah terjemah. Sebab dia fikir, mungkin dia fikir ni patut didahulukan, tak apalah. Selain daripada itu, antara sahabat awal masuk Islam ni Abu Ubaidah, iaitu Amir bin Al-Jarrah, atau lebih dikenal Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, Abu Salamah radhiyallahu an, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ni rumah dia lah jadi tempat aktiviti Nabi, tempat center Nabi, markas Nabi, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia sebenarnya Hamzah Sayyidina Umar masuk Islam di rumah ni juga. Di rumah ni Sayyidina Umar masuk Islam dalam riwayat sebut. Uthman bin Maz'un ni antara yang rapat dengan Nabi. Uthman bin Maz'un dan kedua saudara dia, adik-beradik dia, Abdullah bin Zaid dan Sa'id bin Zaid. Tu masuk Islam. Ni antara awal ni. Awal ni maksudnya dalam tahun pertama. Adapun yang paling pertama masuk Islam secara garis besar, secara umum, kalau kita nak secara umum, ni ijma', tak ada khilaf. Khadijah binti Khuwailid, ijma', tak ada khilaf. Hak kata Waraqah tak ada khilaf lagi, tidak ijma' tu. Tapi ni ijma'. Baik, mereka itu semua masuk Islam secara rahsia, dan mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara rahsia dan sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam telah, untuk membacakan wahyu Al-Quran dan untuk memberikan pengarahan keagamaan. Jadi kena ingat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini, rumah ni sebenarnya menjadi tempat untuk Nabi, sahabat nak bertanya, moga ayat Quran turun dah ni. Kerana ayat ayat Quran kalau di Madinah tak apalah, moga negara Islam dah, dia ada papan kenyataan di Masjid Madinah. Dia panggil ustuanah, tiang panggil tiang utama nak masuk ke masjid, dia ada satu tiang. Tiang itu tiang tepat dicatat ayat-ayat Quran hak baru. Ada sahabat, maknanya sebab itulah setengah ulama kata, maknanya penulis itu sudah berlaku secara meluas dah di zaman Madinah. Tulis hak dia kalau kita tak erti baca. Maknanya di Mekah tu ialah setengah ulama kata 23 orang pada peringkat awal. Tapi di Madinah tu mana membaca menulis sudah berlaku dengan meluas. Sebab itulah pada waktu sudah ada papan kenyataan ditulis. Itu antara dia punya dalil daripada ulama yang kata mana ilmu nulis baca ni sudah hebat dah. Sebab banyak dah sahabat dia tulis hadis. Lepas tu apa-apa perjanjian apa sudah tulis, setengah-setengah itu ada simpan lah kenyataan-kenyataan bertulis tentang keluarga, itu banyak dah berlaku. Bahkan sahabat-sahabat pewa kambing, pokok kita baca ada sejarah 2-3 hari hidup pada pasir, mak bila balik ke mana tu, hak mula-mula dia gi ke papan kenyataan, gi buat gereja kata erti baca. Nak tengok gambar, tak ada gambar dia tulisan Quran. Baik. Hikmat dan pelajaran daripada kisah ni. Dakwah secara sini apa dia? Hikmat pertama, pertanyaannya, mengapa dakwah didahulukan dengan rahsia? Mana satu, kita kata bila Nabi terima ayat ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, tadi disebut mula-mula sekali Nabi jumpa ahli keluarga dia. Hak tu pun ulama kata kalau dalam pendetailan dia lah, ahli keluarga pun dia yakin ya. Sebab bukan ahli keluarga Nabi pergi jumpa semua pada peringkat awal.
Hak Nabi makan cekak, kita kata Nabi makan cekak, Nabi pergi je. Tapi kukuk mana pun keluarga Bani Hashim itu, hak tu mula-mula Nabi pergi jumpa. Lepas tu kawan-kawan rapat dia sepuluh Sayyidina Bakar. Lepas tu lah orang-orang yang dia percayai, yang kemungkinan besar boleh terima, dia pergi jumpa ni dulu. Jadi kenapa dakwah tu rahsia pada peringkat awal? Jawapannya adalah agar warga Mekah tu tidak dikagetkan, yakni tidak dikejutkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap. Kalap dia tu, dan mematikan embrio dakwah dari masa buaya. Parut dia begitu. Anda tengok Arab mudah ya dia semua ya. Supaya orang Arab, supaya masyarakat Quraisy tu selepas dia sebenarnya selepas 2 tahun masuk tahun 3 tu baru dia perasan lama kat dah masuk Islam ni. Baru dia tahu. Bayangkan kalau dia tahu daripada awal, maknanya daripada permulaan lagi sudah dapat tentangan ketika ada 2-3 orang, bahaya untuk dakwah tu. Pada ketika ada 2-3 orang tu dia tahu dah. Nabi sudah kata dah Allah Ahad, Allah Kul huwallahu ahad. Bahaya tu. Jadi maknanya bila selepas masuk tahun 3 lah kita kata, kalau ikut setengah ulama, maknanya hak masuk Islam tu peringkat mana? Hak peringkat awal masuk Islam, orang hebat-hebat saja. Hak masuk Islam peringkat awal ni, kalau kita baca dalam buku secara detail lah, ada dengan tu beberapa buah buku Nubuwatu Muhammad, kenabian Nabi, dia bincang hak peringkat awal masuk Islam golongan bangsawan. Dia Sayyidina Uthman saat tu juta awal belaka tu, Abdul Rahman, hak peringkat awal. Sebab itulah kita kena ingat, puak-puak ni lah sebenarnya Nabi bukan rancang seorang dakwah. Nabi tidak rancang seorang diri dia duduk rumah mikir dak. Dia bincang dengan sahabat. Apa ni? Allah. Sebab tu ulama kita kata Allah sebenarnya Allah hadiah khusus ni orang-orang cerdik lagu ni. Sebab tu bila Sayyidina Umar masuk, Hamzah masuk, ke satu kejutan besar. Sebelum tu pun orang masuk ni puak hebat-hebat saja. Tengok Khadijah main-main 7 tahun tu. Lepas tu Talha, semua ni orang ternama, golongan bangsawan, golongan elit lah kita kata. Orang yang ada keluarga, tidak sepabila tu tak ada keluarga tu, tidak, tu selepas tu. Ni jadi demo ni lah sebenarnya tempat Nabi berbincang, nak mengatur, nak draft dia punya gerak kerja macam mana, pokok ni. Sebab itulah bila Nabi pergi berhijrah ke Madinah, tu kita kejut juga tengok orang Madinah tak sih pegang jawatan utama. Mana portfolio tu kita menteri-menteri dia nak supaya pokok Muhajir ni. Sebab apa? Sebab pokok Muhajir ni daripada awal lagi. Maknanya demon ni dari segi orang panggil jiwa dia tu lebih hebat daripada pokok kita. Kita nak duduk di bawah Muhajir ni. Hebat pun, tidak berebut kursi tak. Dia tidak berebut lah. Meja kursi dia ikut pokok Muhajir ni berlaku. Kita duduk takut dah. Ini pelik. Sebab tu pelik pokok Ansar ni. Memang pelik lah. Kalau kita betul awal pun tapi awak hijrah, Nabi mari sini, kami yang bui dia mereka. Dia boleh kata gitu. Kami yang lantik dia jadi pemimpin tertinggi. Popok awak ni walaupun hebat tahu mana pun terpaksa lari daripada kampung halaman. Awak ni mendata, dia tak kecek gitu tu nak ayat ni. Kalau kita lah mujur kita tak ada masa tu ni. Kalau ada pandang benar tu kecek tu tak. Mujur lah tak ada, takut jadi lagu tu. Alhamdulillah ada lah ni. Siapa hari ni beriman tu pelik juga tu dalam setengah kitab lah andaya ulama. Ayatnya hebatnya popok Ansar. Sebab tu Nabi kata hubbul ansar minal iman, cintakan Ansar termasuk dalam keimanan. Apa tu hebat, tak ada dunia, dia naknya akhirat. Dia wui pada sahabat-sahabat. Walaupun popok dia ada juga, tapi kukuk mana hak duduk mula-mula ni pegang jawatan utama lah, orang paling rapat ni ditonjol dalam masyarakat ni lah popok ni Abdul Rahman bin Auf. Hak ni memang dia dilantik jawatan khusus. Kalau bak nak lantik pemimpin zaman Nabi pun dia lah antara misalnya. Dan selepas tu pun nak lantik khalifah dia juga sampai ke zaman Sayyidina Uthman dia yang orang pang kepala dalam pelantikan khalifah Abdul Rahman bin Auf. Gak Sayyidina Bakar ni kenapa? Kena tahu juga Anda nak sebut sikit sajalah. Sebab apa disebut 5 tokoh tadi Sayyidina Bakar? Sebab Sayyidina Bakar ni zaman jahiliyah, dia ni adalah hakim. Cuma kita yang tak tahu. Hakim pula bukan dalam bak tanah saka ni, bak hukum kih jenayah berat. Kalau kih jenayah berat, melibatkan kih berat, maka dialah tempat rujuk masyarakat.
Kalau hoki kecil-kecil orang lain. Tu peranan Sayyidina Abu Bakar. Hak ni masuk Islam. Hak mula-mula masuk Islam. Oh banyak ke kalau dedah selalu dak. Oh, kan selepas tu kan lama dah kena tu kan kita bincang sini, kita bincang di surah Lundan tu dak. Dia semaya tepi Kaabah tu dak. Nya tembok ke popok itu sampai hidung dengan pipi toka. Itu bahasa mudah kita sebut ke Kelantan. Siapa tak boleh cek muka. Dia ingat aku mati. Nak akak tu kena tak boleh pegang. Itu takut patah tu lah. Akak bubuh dalam kain. Berat tak berat. Nah cuba bayangkan kalau mereka awal gitu dah ni. Hak tu tidak mereka awal, selepas tu dah ramad dah masuk Islam. Cuba ketika 4-5 orang masuk Islam, tiba-tiba sebut secara terbuka lalu. Sebab itulah dia rahsia. Sebab itulah rahsia. Baik, yang kedua, agar orang panggil barisan dakwah, gerakan dakwah pada peringkat awal ni mendapat pemimpin-pemimpin yang berkemampuan untuk membela dakwah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkannya secara terbuka dan tidak muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya daripada awal. Tu ana ubah sikit terjemah berdasar pada teks Arabnya. Jadi banyaklah. Padahal cuba banyaklah. Kalau Nabi sebut pada tahun pertama lagi tentang agama, maka di situlah bermula Nabi berhadapan dengan musuh. Tetapi bila Nabi gerakkan dakwah ini secara rahsia, maka musuh tak sedar. Nabi boleh bergerak, boleh cari dulu orang-orang lapis saya orang panggil lapis saya pertama ni. Orang generasi pertama dakwah ni. Orang-orang ni supaya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar lepas tu. Sayyidina Uthman tak termasuk lagi Sayyidina Umar pada waktu ni. Talha, Abdul Rahman bin Auf, ni tokoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni tokoh-tokoh kopra. Itu maksud. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini seorang tokoh besar. Kitab dia kabarnya tak boleh baca sini. Sebab dia ni kira-kiranya itu menalah dia ni. Tapi menarik baca buku dia. Dia kata tidak ada dalil yang kuat yang boleh dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwah rahsia di negara-negara kaum muslimin dewasa. Jadi kalau kita nak berdakwah di tempat kita lah ni, kita nak pakai kaedah ni juga, dakwah secara rahsia tak perlu dah. Tidak seperti Nabi dulu, sebab keadaan itu tidak sama, kecuali kalau keadaan itu memang sama supaya satu ketika dulu. Tapi dulu kalau anda tengok di Turki pun tidak rahsia dah dakwah masa tu. Cuma yang dia tak benarnya beberapa perkara, sentuh kerajaan, patut menutup aurat atau dia mereka awal. Tapi boleh ngaji Quran, boleh. Walaupun kita kata dia ubah Quran tu tulis dalam bahasa Turki, tapi kukuk mana orang Islam nak semaya boleh secara masjid. Mai di masjid mana bukan rahsia dah tu. Cuma ni gerakan dakwah berlaku dalam konteks yang sesuai dengan zaman. Hak ni rahsia ni siapa mai pun keluar daripada Mekah. Tak ada. Maknanya bagi dia Syekh Abu Bakar Al-Jazairi kata kalau kita duduk di negara mana pun tak perlu dah siapa tahap tu. Kita boleh semaya pun. Kita boleh pakai pih pun. Orang tak marah. Kalau ada marah tu itu tidaklah bukan atas nama kerajaan lah. Tetapi kalau ada juga maknanya situasi sampai ke peringkat nak semaya tak boleh, kalau tahu saja Islam dihukum, mungkin bolehlah guna kaedah rahsia ni. Itu maksud dia nya. Itu kata Abu Bakar Al-Jazairi. Dia sebut lagi, dia kata dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun tidak boleh kita jadikan sebagai alasan dalam masalah ni, kerana beliau dan para sahabat pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengar nak sebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun tak boleh. Setara tu nak ayatnya keadaan kondisi pada waktu tu. Mereka tidak diizinkan untuk salat pun. Tetapi setelah barisan dakwah mereka kuat, maka dakwah akhirnya diumumkan. Iaitu konsekuensinya mereka berhadapan dengan mana kesan rentetan ma yutarattabu alih. Kalau Arab tu ma yutarattabu alih, kesan daripada diumumkan dakwah secara terbuka di tengah-tengah masyarakat, mereka berhadapan dengan seksaan dan intimidasi sebagaimana yang dikenal di kalangan umat Islam. Supaya kita tahulah sahabat kena seksa, ke keluarga Yasir tu lagu mana no? Mati. Ammar dia tak mati Oleh kerana itu asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Tak boleh dah kita buat secara rahsia sebiji seperti Nabi 3 tahun pertama tu. Tak boleh dah lah ni. Tak siapa tak tu. Oleh kerana itu, adapun cara rahsia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya boleh difahami oleh orang yang cerdas minda
Kerana rahsia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Jadi bila kata dakwah, dia kena terbuka. Nak dakwah secara rahsia ni terbuka. Di mana terbuka tu ada tahap dia lah. Maksudnya rahsia seperti Nabi dah 3 tahun pertama ni. Dia kata tak boleh tu. Gambar yang macam mana tu sehingga jadi rahsia tu? Nak sebut la ilaha illallah tu. Siapa dia kata Tuhan ni esa, dia akan dipukul, dia akan diseksa. Tu mana ada lah ni di Jepun, mana peramal, mana dah ada masjid boleh boleh hazal walaupun tidak kuat pun. Di Korea orang belajar bahasa Arab berkebuk lah ni. Pok dia pergi main Piala Dunia di Saudi tu kerja Arab. Pok dia apa ni, tidak Islam, dia kerja Arab. Ada lah video sokong orang Arab, tepuk daya orang Arab, orang Arab kerja Arab. Walaupun tidak fasih pun boleh berkomunikasi sehingga orang Arab faham. Kalau kita ni, kita kecek orang Arab tak faham. Tu lebih kita ya. Dia bahasa Arab tu orang Arab faham. Anda dengar apa kata dia panggil bahasa fusahah, mungkin dia ngaji melalui buku bukan bahasa Arab Amiah ni, dah Arab kapur dah. Tapi mana orang Arab siapa puji lah. Dia belajar. Dia ada kelas. Sebab itulah dia rasa ada mari, pokok dia mari kerana nak belajar bahasa Arab. Mari. Tu. Ada tu hak tidak Islam kerana bahasa. Sebab dia kira bahasa ni penghubung antara manusia. Sedangkan kita orang Islam ni, kita faham bahasa Arab ni adalah bahasa yang mendekatkan seorang kepada Islam. Jadi kalau bagi pokok orientalis, dalam beberapa buku yang anda baca, dia kata bahasa Arab tidak, kalau bahasa Arab berkembang itu isyarat Islam berkembang. Dia sebut begitu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, kita boleh mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Allah tidak membebani. Jadi daripada kini, kenapa Nabi mengambil pendekatan secara sir dalam beberapa tahun pertama tu? Gapo dia sirnya, kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka apabila ada perintah untuk melakukan gerakan dakwah secara amali, lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan bersejalan dengan manhaj yang benar. Dah kita rasa tak erat nak sebut ni. Setakat mana kita kena buat. Setakat kita buat. Sebab tu dalam bab dakwah ni Allah tidak letak mesti kena tahap ni salah, tidak. Di atas kemampuan. Baik, yang kedua, tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Bahkan Nabi dapat hasil di Madinah. Permulaan benihnya ditanam di Mekah, tapi hasilnya dapat di Madinah. Tapi kukuk mana pun dia tidak mati. Sebab tu Nabi boleh pula selepas daripada itu Fatih Mekah tu kan, boleh pula menguasai Mekah tu. Tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil dakwah itu. Jangan kita ni gaduh lah nak dapat kesal. Bila kita sebut nak suara berubah lalu, kita nak suara jadi baik lalu dengan cepat, itu tidak mengikut sistem dia. Kalau Nabi sendiri pun bertahap kerana Rasulullah SAW sebagai orang yang diperintahkan untuk memikul kewajipan dakwah ini, kerana sangat mencintai dakwah, antusias dan responsif, sangat berambisi agar manusia menerima dakwah. Tentulah kalau segi semangat Nabi nak kita kata nak sedih lah dia bila keluarga dia sedih. Mesti dah kalau boleh nak cepat, tentu dah tu. Tapi kenapa Nabi dari segi praktikalnya tidak gitu? Tidak gitu. Nabi cuba memahami. Yalah, Nabi ni cerdik, takkan dia tak faham. Ulama kata kedudukan masyarakat Arab Mekah ni, kalau kita baca sejarah lah, sejarah Nabi Ibrahim tu kan, situ ada dah tu bermula orang panggil pembinaan Kaabah tu berlaku dah tu. Air Zamzam pada waktu tu berlaku, makna orang mari, maknanya orang ikut agama ni berlaku dah. Tetapi jadi berubah, sehingga ulama kata berubah tu jadi tu sehingga tak nampak Islam tu. Kaabah tu ada situ, sehingga kan dicatat paling kurang tempoh masyarakat Arab di Mekah tu dalam keadaan tidak ada panduan kitab suci, tidak ada panduan orang panggil ulama ke wakil Nabi ke, tak ada orang panggil ahli agama, hidup secara jahiliah selama mana? Paling kurang 450 tahun. Yusuf Qaradawi kata lebih. Sebab tu Yusuf Qaradawi dia letak dalam tempoh 450 tahun hingga 950 tahun.
Orang panggil selang masa antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi jadi Nabi. Dalam tempoh itulah maknanya sesak. Bahaya ke sesak 400 tahun lebih. Dan Nabi faham, sebab tu Nabi pun fikir nak berubah payah ke Allah tu. Jadi maklumat-maklumat itulah yang menyebabkan Nabi dia tidak terlalu tertekan jiwa. Kalau tidak tertekan ni, buat apa ni? Sebab kalau mati dalam keadaan sembah berhala, akan terpisah sampai bila-bila di hari akhirat. Enggak Mekah tu keluarga dia. Sepupu dia sama mana? Pok dara dia. Tu. Hak kita kata dengan Abdul Muttalib anak laki tu, hak laki hak dia dengan bini lain lagi. Ada hak mak dara dia. Ramah. Orang dulu dia tidak nikah seorang kalau memimpin. Allah ni yang menakutnya. Dulu ramah kita tengok nikah sebab apa? Sebab zaman jahiliah dia nikah 10, 20 ni ada bini. Kata-kata sebulan sekali payah nak jumpa. Dalam nak yang tak terkawal sistem perkahwinan. Sebab kadang-kadang nikah ni mudah-mudah tanpa saksi, tanpa wali. Tapi orang tahulah, sekapu tahulah bini, tapi dia cerita dia, kalau kita baca dalam sejarah, dia pergi menego situ, dia nikah situ. Berlaku tu gitu. Tu jadi maknanya keluarga Nabi tu di Madinah tak ada keluarga Nabi. Kita bincang dah sebelum ni. Jadi kita kena ingatlah tu. Jadi sedih Nabi tu. Mesti sedih. Pok dara dia, mak dia. Orang ni demon ni cara ke dia, mak dia, ayah dia mati ketika dia belum lahir lagi. Mak dia meninggal ketika dia umur 5 tahun. Keluarga dia ni duk bantu dia. Tu lepas tu pula meninggal. Pok dara, mak dara ni. Nabi sedih kalau kita perhatikan kehidupan Nabi ni dok. Dia tak sebab kita lah. Kita ni senang habis ring. Nabi ni tak ada. Kita kata berapa Nabi siapa kena pewa kami. Keluarga dia tak bantu ke? Semua tu ditimbulkan dalam kitab-kitab. Tak. Nabi ni dia suka berdikari. Keluarga dia sebenarnya tak senang juga. Di situ dengan dia umur belasan tahun pewa kami. Dia suka keluarga ni keluarga pemimpin kaya-kaya. Tak. Memang Allah buat dah. Tu dia nak gitu. Dan Nabi memang keluarga dia bantu. Sebab itulah bila dia dakwah keluarga dia tu mesti dia sedih. Maknanya kalau nak kira kehendak dia, mesti dia nak respon yang baik daripada keluarga dia. Dan dakwah tu kalau boleh keluarga dia lah, Bani Hashim lah yang mula-mula terima. Kerana mereka itulah orang yang mula-mula sampai dakwah Nabi. Orang lain tu kemudian dah. Tiba-tiba keluarga dia sendiri pun sanggup lawan dia sampai dia terpaksa keluar daripada Mekah dan dia berperang beberapa siri peperangan mereka awal. Keluarga dia terlibat sebagai tentera jahiliyah, tentera kafir Quraisy. Mesti sedih tu. Mesti sedih. Tetapi begitulah. Allah mendidik Nabi bahawa dakwah ni itulah. Dia kena lalui perkara itu. Jadi Nabi mengajak sesiapa saja yang ditemui di jalan atau yang ditemui di Kaabah ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan. Nabi pergi. Ni orang panggil street dakwah lah kita kan. Nabi pergi. Mana Nabi kerja dia? Nabi tak ada kerja sampingan, tak ada. Jadi siapa dia yang membantu Nabi makan minum Nabi? Isteri dia lah. Khadijah tu. Buat dara dia, Abu Talib dan keluarga dia lain lagi. Jadi Nabi ni memang tak ada kerja. Kerja dia sepenuh masa dakwah. Pergi. Kalau ada kumpulan daripada luar mari. Musim haji, kalau tidak musim haji. Kalau musim haji dia duduk nah pintu masuk Mekah tu. Duduk situ sehari-hari. Sampai habis musim haji. Berat. Kita kata kita lega bahan panah tu. Tu hijab Nabi berat Baik. Jadi namun ternyata dia tidak menceritakan dakwah itu kecuali kepada orang tertentu. Ini peringkat awal lah. Pergi jumpa itu dia tengok nasabah layak ke tidak dia sampaikan ulama, dia royak pada peringkat awal lah. Beliau menahan diri menanti masa berdakwah secara terbuka tiba yang akan mampu memberikan hasil yang lebih dan cepat, menunggu waktu yang tepat. Jadi oleh kerana Allah tidak arahkan lagi dakwah secara terbuka, dia buat secara sembunyi-sembunyi. Nampak jumpa orang tu dia makan cekak gitu, dia makan cekak ayat-ayat. Orang tak terima tak apa. Tapi dia tak ayat lah kepada orang haji ni, mulut-mulut spekar ni tak ayat lagi peringkat awal ni. Dia tak percaya, dia tak ayat lagi. Jadi kalau kita baca, sebab dengan anak tu ada buku khusus dakwah Nabi secara set. Dia ada satu buku khusus, hampir 200 muka surat juga dia bincang bagaimana proses dakwah Nabi dalam 3 tahun pertama sebelum Allah suruh isytiharkan agama di Mekah tu. Dia ada khusus pula tu mana teruk sungguh Nabi teruk Nabi, peluh hujat, menangis, titik air mata. Sebab tu kalau baca buku tu kan jadi sedih benar lah kita kalau baca buku tu orang tuduh, orang lodoh. Bukan kecil-kecil lah kena Baik.
Kita ambil sedikit lah, kita habiskan sedikit ni. Tidak sedikit semuanya kan. Kita berhenti setakat tu lah. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.